Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Adik Salahuddin Yunus daripada SMK Bugaya atas bacaan doa sebentar tadi. Jadi untuk hari ini seperti yang dimaklumkan kepada anak-anak pelajar sekalian, kita akan berada pada satu pertemuan atas talian iaitu dengan program Bengkel Teknik Menjawab Sains Komputer SPM untuk siri yang pertama bagi perkongsian kita. Okay, insyaAllah mudah-mudahan dengan izinnya selepas ini akan ada banyak lagi perkongsian dari semasa ke semasa berkaitan cara untuk memperkasakan pengetahuan kita berkait yang terhadap mata pelajaran sains komputer. Jadi untuk hari ini saya selaku pihak penganjur daripada SMK Datuk Panglima Abdullah Sempurna mengalu-alukan kedatangan anak-anak calon SPM untuk sains komputer dan juga terima kasih diucapkan atas kehadiran. Jadi untuk hari ini kita akan bersama-sama mendengar teknik perkongsian teknik menjawab soalan daripada Cikgu Muhammad Asmail bin Haji Jaani yang merupakan Ketua Panitia Sains Komputer dan juga antara cikgu yang sangat berpengalaman, sangat berpengalaman berkaitan sains komputer dan juga merupakan antara ketua pentaksir kawasan, juga kalau tidak silap saya merupakan jurulatih utama untuk subjek sains komputer. Jadi harapan saya untuk bengkel ini semoga apa yang dikongsikan nanti mendapat manfaat untuk kita sama-sama mengaplikasikannya dalam soalan-soalan peperiksaan dalam konten pembelajaran yang kita peroleh untuk mata pelajaran sains komputer. Okey, jadi tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Cikgu Muhammad Asmail bin Haji Jaani untuk menyampaikan ceramah bagi Bengkel Teknik Menjawab Sains Komputer SPM. Dipersilakan. Oke, terima kasih Cikgu Saleha dari SMK Datuk Panglima. Ya, Oke, sama-sama. tahniah untuk program pada petang ini. Sebenarnya program pada petang ini sebenarnya sudah banyak kali tertunda. Oke, tapi alhamdulillah hari ini kita telah berjaya melaksanakan program ini. Oke, bersama-sama kita pada hari ini Cikgu Amina juga dari SMK Sepagaya. Oke, terima kasih Cikgu Amina kerana meluangkan masa bersama kami di Sempurna pada petang ini. Okey, Sama-sama. jadi uh, tanpa membuang masa, sebab kita ada masa sejam saja, saya akan teruskan untuk sesi bengkel teknik menjawab SPM. Okay, jadi saya harap para pelajar semua, pelajar-pelajar dari SMK Datuk Panglima, SMK Sepagaya dan SMK Bugaya, okay, pasang telinga betul-betul, buat catatan. Sebab teknik menjawab ni adalah penting. Kadang-kadang pelajar tahu menjawab, dia tahu soalan itu, tapi memandangkan teknik menjawab itu tidak ada, menyebabkan pelajar itu boleh kehilangan markah. Jadi jangan Betul-betul. memandang rendah pasal teknik menjawabnya. Jadi pelajar-pelajar mesti kuasai, mesti ambil perhatian. Okay, jadi buat sedikit catatan lah. Okay, jangan sampai kesilapan-kesilapan kecil tu boleh menyebabkan kamu kehilangan markah. Okey? Okay, jadi cikgu akan teruskan lah ya. Okey, bila-bila masa kalau ada pertanyaan, okay, kamu boleh mencela juga, tidak ada masalah. Teruskan. Okay, janganlah terlampau formal. Petang ni kita anggap salah kita santai-santai. Okay, jadi jangan malu-malu. Kalau ada kemuskilan, tanya. Okay, jadi jangan pendam-pendam lah. Okay.
Ya, sebelum cikgu meneruskan, saya mau tanya dulu, slide cikgu jelas kelihatan? Jelas. Okey, jelas Cikgu Bagaimana Ismail. bagaimana dengan suara cikgu? Okey, jelas? Jelas, Cik. Jelas. Okey, jelas, sangat jelas. Yang Okey, lain respons ya kalau tidak jelas. okey. Jadi saya teruskanlah ya dengan, okey, untuk pertama ni cikgu akan terangkan tentang format peperiksaan. Format peperiksaan bagi mata pelajaran Sains Komputer SPM. Okey, untuk mata pelajaran Sains Komputer ini dia ada dua Jelas, kertas Cikgu. sebenarnya. Okey, ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Okey, kod bagi mata pelajaran ini adalah 3770/1. Kalau kertas 1 lah. Kalau kertas 2 strok 2 di hujung. Okey, jadi untuk kertas 1 dia punya wajaran pemarkahan adalah sebanyak 70%. Ini 70% inilah yang akan kamu duduk masa SPM nanti. Kamu akan cuba berusaha untuk mendapatkan 70% tu. Okey, ini masa dalam SPM nanti. Okey, jadi untuk kertas 2 ni sebenarnya dari kamu sejaklah kalau kamu tidak mau buat kerja khusus tu betul-betul. Okey, kamu boleh nampak di sana 30%. Kalau kamu buat kerja khusus betul-betul, sebelum duduk peperiksaan tu kamu sudah ada 30% dalam tangan. 10% lagi boleh lulus sudah. Okey. Jadi kertas 2 ni, projek ni, kerja khusus kamu dari tingkatan 4 sampai tingkatan 5 ni adalah sebanyak 30%. Banyak ni sebenarnya 30% ni. Jadi semua pelajar buatlah kerja khusus tu sebaik mungkin sebab banyak markanya tu 30%. Okey, kamu bayangkanlah kalau kamu dapat markah penuh, okey, untuk dapatkan A- untuk SPM nanti daripada 70% tu, kalau kamu dapat 40, kamu sudah boleh skor A-. Okey. Jadi untuk sains komputer ni tidak adalah dia punya grade tu dikasih turun, dikasih naik sebab kamu ada kerja khusus saja jadi fix. Kalau 70 A-, 70 lah tu, tidak adalah tu berubah-berubah ya. Okey, jadi cikgu harap kamu faham dengan wajaran pemarkahan ini. Okey, jangan memandang rendah pasal kerja khusus, buat serius ya. Okey, cikgu teruskan untuk kertas 2 iaitu projek kamu. Okey, untuk projek yang kamu tengah buat sekarang ni, yang Form 4 tengah buat, yang Form 5 pun mungkin tengah buat juga. Okey, jadi untuk projek ini jenis instrumennya adalah, untuk kertas 2 ni jenis instrumennya adalah projek dan jenis itemnya adalah kamu lakukan secara amali dan akhirnya kamu akan buat pelaporan. Okey, untuk tempoh masa bagi kertas 2 ni iaitu untuk projek ni adalah sebanyak 10 bulan. Tapi tempoh 10 bulan ini dia akan berubah-ubah. Mungkin dia akan dianjak, mungkin dia akan di 10 bulan tepat, tapi mungkin dia akan bertambahlah dia punya tempoh sebab bergantung dengan keadaan PKP di negara kita lah. Okey, seterusnya bilangan soalan untuk kertas 2 hanya ada satu soalan sahaja. Okey. Dan kaedah penskorannya adalah rubrik penskoran. Maksudnya fasa 1 ada markanya, fasa 2 ada markanya. Okey, fasa 1 dan fasa 2 Form 4 adalah sebanyak 40 markah. Okey, untuk tingkatan 5 nanti kamu akan sambung fasa yang seterusnya lah. Okey, dan markanya adalah sebanyak 60 lagi. So total semua kerja khusus tu dari fasa 1 hingga fasa 5 tu adalah sebanyak 100. Dan akhirnya 100 ni akan dikonvertkan sampailah dia menjadi 30 markah. Dia punya wajaran tadi itulah. Okey. Seterusnya untuk kertas 1 ini yang penting sila ambil perhatian. Okey, untuk kertas 1 jenis instrumennya adalah ujian subjektif. Tidak ada soalan objektif kamu jumpa dalam kertas 1. Okey, tidak ada soalan objektif yang kamu akan jumpa dalam kertas 1. Dan aras kesukaran. Okey, aras kesukarannya kamu boleh nampak di sana RST. R maksudnya adalah rendah, S itu maksudnya sederhana, T itu maksudnya tinggi. Jadi kalau kamu nampak di sana R5, maksudnya soalan yang beraras rendah ini adalah sebanyak 50%. Separuh daripada soalan kertas 1 dia punya aras adalah rendah, maksudnya senang. Boleh kamu jawab sebenarnya.
Okey, kemudian aras soalan yang sederhana ni adalah sebanyak 30%. Ada 30% soalan di dalam tu yang arasnya sederhana. Dan untuk aras tinggi ada 20%. Maksudnya soalan yang ada dalam kata satu tu ada 20% arasnya agak tinggi. Okey, jadi masih tinggi sebenarnya aras rendah dan aras sederhana tu. Okay, jadi peluang kamu untuk skor dalam subjek ini sebenarnya masih tinggilah. Okey, untuk tempoh masa bagi kertas satu, okay, tempoh menjawab adalah sebanyak 2 jam 30 minit. Dan biasanya untuk sains komputer ni, jadual pemeriksaannya adalah pada hari terakhir SPM dan dia di sebelah petang. Biasanya sebelah pagi tasawur, sebelah petang sains komputer. Jadi yang ambil tasawur dia akan duduk pagi dan dia akan duduk sains komputer pada sebelah petang lah. Okey. Seterusnya alatan tambahan. Apa alatan-alatan tambahan yang kamu boleh bawa ke Dewan Peperiksaan adalah kalkulator saintifik. Tapi jaranglah digunakan kalkulator ni sebenarnya. Tapi kamu bawa sejak kita tidak tahu, mana tahu ada pengiraan. Okey, kamu bawa sejak masuk. Dan kaedah penskorannya adalah kaedahnya adalah analitik lah. Maksudnya soalan tu adalah dia punya skema. Okey, skema pemarkahannya. Kalau begini jawapannya, okey, berapa markah perlu diberi? Okay, itu tidak perlulah kamu tahu ya. Okey, cikgu teruskan. Okey, untuk kertas satu. Okey, kertas satu ni adalah yang akan kamu duduki nanti masa SPM nanti. So, dalam kertas satu ada dua bahagian. Okey, ada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, jadi soalan percubaan kamu nanti untuk tingkatan 5 ada dua bahagian juga ya, bahagian A dan bahagian B, dan untuk form 4 pun sama juga, ada bahagian A dan bahagian B. Okey, so kita tengok bahagian A. Okey, untuk format soalan untuk bahagian A, dia punya jenis item. Yang pertama sekali jenis itemnya adalah, okey, dengar sini baik-baik. Jenis itemnya adalah respon terhad. Okey, bila respon terhad, jawapan kamu tu ringkas saja. Tidak perlu dihurai panjang lebar macam kamu mengarang dalam bahasa Melayu yang soalan esei, tidak perlu ah. Dalam bahagian A tidak ada soalan begitu. Okay, responnya terhad dan bilangan soalan adalah sebanyak 20 soalan. Okey, ada 20 soalan. Dan masa menjawab, cadangan masa menjawab untuk bahagian A, memandangkan bahagian A sebenarnya adalah bahagian yang paling senang. Jadi masa menjawabnya adalah 60 minit. Okay, jumlah markah untuk bahagian A adalah sebanyak 50 markah. Dan konstruknya adalah pengetahuan. Konstruk ni maksudnya apa jenis soalan yang akan ditanya dalam bahagian ini, bahagian A ini. Jadi jenis soalan yang ditanya itu adalah berbentuk pengetahuan. Okey, maksudnya kalau konstruk pengetahuan ni, kalau kamu jenis yang membaca buku teks, memanglah kamu boleh jawab soalan itu. Sebab soalan-soalan dalam bahagian A ini memang diambil 100% daripada buku teks. Jadi kalau mau skor sains komputer ni bertemanlah kamu dengan buku teks tu. Jadikanlah buku teks tu sebagai panduan, bacalah. Sebab soalan tu sebenarnya diambil dari situ. Kayak guru-guru yang membuat soalan tu, dia masuk pergi bilik apa semua tu memang menggunakan buku teks saja. Tidak ada buku lain yang dibawa. Tidak ada buku soalan-soalan, tidak ada. Memang pakai buku teks saja. Jadi rugi yang tidak membaca buku teks ni, memang dia rugi. Okey, cikgu teruskan untuk bahagian B. Okay, untuk bahagian B, jenis itemnya adalah respon terbuka. Ini yang tidak sama dengan bahagian A tadi. Kalau bahagian A tadi tu responnya terhad. Tapi kalau untuk bahagian B ni responnya agak terbuka sedikit. Maksudnya boleh kamu menghurai-hurai tadi tu, boleh. Okey, boleh kamu melakar, okey, boleh kamu membina jadual. Dia terbuka dia punya respon. Dan bilangan soalan untuk bahagian B adalah sebanyak 4 soalan sahaja dan jawab semua. Masa menjawab adalah 90 minit. Walaupun 4 soalan saja tapi masa menjawabnya itu agak panjang. Cadangan ialah sebanyak 90 minit. Sebab bahagian B ni dia arasnya agak tinggi sedikit. Okey, dalam bahagian B ni tidak ada konstruk pengetahuan yang kamu jumpa. Dia adalah soalan keempat-empat soalan itu adalah berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan-soalan kebat ada dalam bahagian B ini semua. Okey.
Oke, jadi dia punya konstruk adalah kemahiran. Kemahiran apa? Menganalisis. Maksudnya kemahiran menganalisis ini, kalau kamu dibagi gambar, analisis gambar tuh apa yang ada dalam gambar. Kalau kamu dibagi jadwal, oke, coba tengok betul-betul dalam jadwal tuh ada apa-apa yang tidak kena. Itu maksudnya menganalisis. Oke, seterusnya mengaplikasi. Oke, kamu aplikasikan pengetahuan yang ada dalam sains komputer itu untuk mencipta sesuatu. Mungkin kamu disuruh melakar borang, mungkin kamu disuruh membina antara muka laman web. Itu maksudnya mengaplikasi. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ini mungkin kamu diberikan permasalahan. Oke, kemudian daripada permasalahan yang diberi, bina carta alir. Begitu mungkin dia punya bentuk-bentuk soalan. Kalau uh, kemahiran menyelesaikan masalah atau mencipta. Kalau mencipta nih, mungkin kamu diminta untuk membina antara muka, macam cikgu cakap itulah, membina antara muka. Oke. Kalau menilai, kalau menilai ni mungkin kamu akan diberi gambar raja. Berdasarkan prinsip antara muka, cuba nilaikan dia punya paparan laman web ini. Jadi kamu menilai laman web itu. Begitulah dia punya bahagian B. Dia punya soalan-soalan, responnya agak terbuka. Okey. Jadi walaupun respon agak terbuka tu, jangan pula sembarangan mentang-mentang respon terbuka, jawapan tu mestilah berlandaskan teori-teori yang ada dalam sains komputer lah yang kamu sudah pelajari. Okey, cikgu teruskan untuk bahagian A ya. Okey, ini yang penting kamu kena tahu. Bahagian A, apa soalan yang ada dalam bahagian A? Ini kamu nak tahu nih, apa soalan yang ada dalam bahagian A? Jadi lepas ini kalau kamu sudah tahu selepas cikgu terangkan dengan kamu nih, mungkin bila kamu membaca buku teks tu kamu tahu sudah, oh ini boleh ditanya ini dalam SPM. Begitu. Jadi cikgu terangkan dulu secara ringkas di sini, kemudian baru cikgu akan uh, teruskan secara detail lah. Okey, tapi sebelum itu, format tadi boleh faham ya, format bahagian A dan bahagian B. Okey, tiada soalan ya. Kalau ada soalan atau kemuskilan, boleh buka mic terus tanya. Okey, untuk bahagian A, konstruk soalan. Apa soalan-soalan yang akan dikeluarkan dalam bahagian A? Yang pertama sekali adalah pengetahuan tentang terminologi. Maksudnya terms, istilah-istilah. Penormalan. Apa penormalan tu? Kebergantungan fungsi sepenuh. Apa kebergantungan fungsi sepenuh? Itu istilah-istilah. Apa lagi istilah-istilah yang ada dalam tu? Leraian, kemahiran apa lagi? Uh, Apa lagi selain daripada leraian? Pengecaman corak. Jadi itu antara istilah-istilah yang mesti kamu faham. Okey, yang kedua adalah soalan berbentuk fakta. Okey, soalan yang ketiga adalah dalam bentuk kelaziman atau convention. Maksudnya di sini simbol-simbol, lebih besar atau sama dengan macam mana. Kalau simbol untuk gate logic ini macam mana rupanya. Okey, itu adalah kalau simbol dalam pengatur caraan, ada banyak. Okey, jadi itu antara yang benda-benda yang boleh ditanya. Urutan. Okey, urutan ni pun kamu kena tahu. Okey. Kalau kamu baca buku teks tu ada part-part yang urutan-urutan pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi hafallah urutan itu sebab memang ada soalan yang berbentuk urutan. Okey, seterusnya pengelasan. Pengelasan ni maksudnya kamu katalah diberi uh, 5 jenis nombor. Dalam 5 jenis nombor tu ada nombor bulat, ada nombor yang berbentuk perpuluhan. Jadi kamu diminta mengelaskan mengikut jenis-jenis datanya. So kamu kelaskanlah nombor-nombor itu. Kalau nombor bulat dia ke mana, kalau nombor perpuluhan dia ke mana. Okey, itu contohlah. Nanti coba akan terangkan macam mana bentuk-bentuk soalannya. Okey, kriteria pun boleh jadi ditanya dalam bahagian A, kriteria. Okey, metodologi atau kaedah, prinsip dan generalisasi, teori dan struktur. Nanti cikgu akan terangkan satu-satu macam mana, di mana contoh-contoh teori dan struktur prinsip ni semuanya. Okey. Okey, itu bahagian B, dia soalannya adalah berbentuk kemahiran. Okey. Walaupun bahagian B ini dikatakan agak sukar, tapi sebenarnya mengikut pengalaman cikgu, bila cikgu menanda soalan, sebenarnya pelajar ni dia boleh skor markah dalam bahagian B lebih tinggi berbanding bahagian
Sebab bahagian B ni dia adalah soalan kebat. Bila soalan kebat, tidak semestinya jawapan itu ada dalam buku teks. Dengar baik-baik ya, tidak semestinya soalan itu ada dalam buku teks. Kalau logik, kalau betul akan diberi markah. Jadi dalam bahagian B, kalau tidak tahu sudah jawapannya apa tuh, apa dia punya jawapan, jangan dibiarkan kosong kertas kamu itu. Lakarlah sedikit pun. Coba kasih jalan kamu punya otak tuh, buatlah sesuatu, tulislah something, memang boleh dapat markah. Walaupun tidak dapat markah penuh, kemungkinan kamu boleh dapat markah dalam bahagian B ini. Sebab bahagian B ini cara pemarkahannya itu tidak semestinya apa yang ada dalam buku teks. Mesti begini, tidak. Dia respon terbuka kan, terbuka. Kamu mau jawab apapun, yang penting logik. Jadi ingatlah dalam bahagian B, pelajar-pelajar semua, kalau soalan itu susah, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, tulislah something. Seterusnya. Ini adalah antara soalan-soalan yang selalu ditanya. Apa buku yang perlu dibaca untuk skor dalam sains komputer ni? Dalam buku teks tu bahagian mana cikgu yang perlu saya tekankan? Cikgu, apa topik yang paling hot yang selalu ditanya dalam SPM? Macam mana mau menjawab ni? Pen kah, pakai pensel kah? Biasanya yang berwarna kuning ni, ini yang kamu kena ambil perhatian. Apa yang selalu ditanya dalam SPM? Okey. Apa bahasa yang digunakan semasa menjawab? Yang seterusnya yang keempat adalah tulis jawapan dalam bentuk poin-poin atau huraian. So ini adalah 6 perkara yang kamu perlu tahu, terutamanya yang berwarna orange dengan kuning. Jadi cikgu tidak mau jawab sekarang bahagian mana yang perlu ditekankan, apa topik yang paling hot tahun ini, apa soalan yang keluar. Cikgu tidak mau jawab sekarang. Cikgu akan tunggu di hujung sesi Google Meet kita. Sebab kalau cikgu bagi tahu sekarang, ada sudah yang live group nih. Jadi siapa-siapa yang setia mengikuti Google Meet nih, cikgu akan bagi kasih bocor rahsia-rahsia di sini. Tapi di hujung, bukan sekarang. Jadi kasih ingat cikgu nanti untuk menjawab soalan-soalan ini. Bukan sekarang cikgu akan jawab. Jadi cikgu teruskan. Apa dia soalan-soalan yang bentuk-bentuk soalan dalam bahagian ini tadi? Macam cikgu cakap tadi, cikgu akan terangkan nanti secara detail. Yang pertama sekali adalah soalan yang berkaitan dengan terminologi. So, apa dia terminologi ni? Sebenarnya soalan terminologi ni adalah nama-nama yang ada dalam buku teks tu, istilah-istilah dalam sains komputer, istilahnya dan definisinya. Itu boleh jadi ditanya. Pengetahuan tentang nama, istilah atau memberi definisi sesuatu perkara. Itu yang dimaksudkan tentang pengetahuan tentang terminologi. So, biasanya dalam buku teks, terminologi ini dia akan dikasih tebal tulisannya, di boldkan dia. Jadi kalau di boldkan tu maksudnya kamu ambil maklum, kamu note di situ, kamu kena tahu juga apa benda itu. Jadi ingat bila memberikan terminologi ini, sebenarnya lagi bagus kalau kamu dapat hafal. Tapi kalau kamu memberikan jawapan yang hampir-hampir sama pun dapat markah juga ya. Tidak semestinya persis seperti dalam buku teks tu. Cikgu teruskan. Yang kedua, contoh-contoh soalan terminologi. Inilah dia apa maksud teknik leraian itu. Memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil dan terkawal. Mungkin dia akan tanya apakah maksud teknik leraian atau dia bagi definisi. Dia bagi satu statement, memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil dan terkawal. Statement di atas, pernyataan di atas merujuk kepada, jadi itulah contoh-contoh soalannya. Jadi kamu tahulah kalau memecahkan masalah kepada bahagian kecil, itu adalah teknik leraian. Jadi itulah soalan, contoh-contoh soalan dalam terminologi. Seterusnya soalan yang berbentuk fakta. Kalau soalan dalam berbentuk fakta ni dia boleh tanya pasal fungsi. Apakah fungsi itu?
Okay, dia akan tanya pasal keadaan, tujuan, komponen. Okay, jadi kamu kena tahu pengetahuan tentang maklumat am atau khusus sesuatu perkara seperti fungsi, kaedah atau tujuan satu komponen. Okay, contohnya macam begini. Okay, ini adalah topik dalam tingkatan 5. Okay, akta-akta. Kamu kena tahu jugalah. Kalau akta hak cipta ni sebenarnya fungsinya untuk apa? Tidak perlu hafal, tapi yang penting kamu tahu apa dia punya tujuan. Okey, akta teleperubatan. Okey, ini ada dalam topik-topik tingkatan 5, bab 1. Okey, kamu kena tahu itu. Okey, pengetahuan tentang kelaziman, convention, iaitu soalan tentang simbol, tanda-tanda lazim yang ada dalam pengaturcaraan. Okey, pengetahuan tentang sesuatu yang diterima atau diiktiraf sebagai satu kelaziman seperti simbol atau tanda lazim. Jadi, simbol-simbol dalam, terutamanya dalam pengaturcaraan itu kamu kena tahulah. Okey, simbol-simbol dalam carta alir. Ada kan kalau biasanya carta alir melibatkan pilihan. Okey, kalau lebih besar sama dengan macam mana rupanya? Lebih besar saja macam mana? Okey, kalau sama dengan macam mana? Kalau ada dua syarat dan digabungkan macam mana simbolnya? Okey, ada dua dan kan? Okey, kalau tidak sama macam mana? Kalau atau macam mana dia punya simbol? Itu yang kamu kena ambil tahu. Okey, cikgu teruskan lagi. Inilah maksud cikgu tadi. Simbol-simbol yang kamu kena tahu, operator hubungan. Kalau sama dengan bukan satu sejak sama dengannya, mesti ada dua. Kalau satu sejak salah. Tidak sama dengan, begitu. Okey, lebih besar dan lebih besar atau sama dengan tidak sama dia punya simbolnya. Okey, seterusnya. Okey. Pengetahuan tentang urutan. Okey, pengetahuan tentang suatu proses, aktiviti atau tindakan yang berlaku secara tersusun. Okey, contoh topik-topiknya. Begini. Okey, nampak ni? SDLC, analisis masalah, reka bentuk penyelesaian, laksanakan penyelesaian, uji dan nyaralat, dokumentasi. Okey, soalan-soalan ini selalu ditanya dalam SPM. Tetapi soalan ini sebenarnya dia senang. Okey, dia senang sebenarnya soalan ini. Tetapi kenapa pelajar boleh kehilangan markah? Okey, sebab istilah yang digunakan mesti tepat. Analisis masalah lah. Okey, reka bentuk penyelesaian, mesti jawab reka bentuk penyelesaian. Tidak boleh macam mana ya contohnya? Mereka bentuk, penyelesaiannya dikasih tinggal. Okey, reka dan bentuk berjarakkah? Laksana penyelesaian. Begitu. Okey, kemudian boleh jadi soalannya dia tidak tanya urutan begini, tapi mungkin dia akan tanya apa yang terjadi dalam fasa keempat. Apa contohnya yang kamu lakukan dalam fasa keempat? Okey, atau apa contoh aktiviti yang berlaku dalam fasa analisis masalah. Begitu dia punya contoh-contoh soalan. Okey, jadi di samping kamu menghafal dia punya urutan tu, kena tahu jugalah apa aktiviti-aktiviti yang berlaku di dalam. Okey, kalau analisis masalah ni, okey, kalau keluar soalan begini, kamu ingat seolah balik kamu punya kerja khusus. Dalam analisis masalah tu macam mana kamu boleh menganalisis masalah? Okey, kamu menjalankan temu bual, pemerhatian. Okey, reka bentuk, apa aktiviti yang kamu buat dalam reka bentuk? Kamu buat carta alir, kamu buat apa lagi? Pseudocode, kamu buat melakar antara muka laman web. Okey, kamu apa lagi yang berlaku dalam fasa reka bentuk? Okey, kamu buat penormalan kan? Okey, jadi itu dia antara aktiviti-aktiviti yang kamu kena tahu. Okey, kita teruskan pengelasan. Okey, jadi apa dia pengelasan? Pengetahuan tentang pembahagian, pengkategorian atau pengelompokan sesuatu perkara untuk dilabel di bawah satu kumpulan. Contohnya begini. Okey, kalau integriti data, ketekalan data, kelewahan data macam mana? Okey. Jadi kalau kamu dibagi situasi atau dibagi jadual, cuba tengok betul-betul jadual itu, cuba analisis dia. Okey, dia ni dia berkaitan dengan apa? Sama ada dia berkaitan dengan integriti kah, atau dia ketekalan data kah, atau dia kelewahan data. Jadi cuba tengok masalah yang berlaku di situ. Dia ni dalam kategori yang mana? Okey.
kriteria. Okey, untuk kriteria, pengetahuan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan ciri-ciri, sifat atau komponen yang perlu ada pada sesuatu perkara. Okey, kita teruskan kepada contoh. Contohnya yang ini. Okey, ciri-ciri yang ada dalam pemprosesan linear dan pemprosesan semasa. Ini adalah topik tingkatan 5. Jadi pelajar-pelajar cuba ambil perhatian tentang topik ini ya, pemprosesan linear dan pemprosesan semasa ini. Pastikan kamu boleh bezakan antara kedua-dua ini. Pemprosesan linear dan semasa. Mana yang lebih baik antara dua ini? Okey, jadi boleh jadi soalannya dalam bentuk gambar raja. Dia bagi gambar raja. Okey, dia suruh kamu pilih mana yang lebih bagus, linear ke semasa. Okey, mana satu linear dan mana satu semasa. Jadi di samping kamu baca dia punya fakta-fakta ni, coba tengok dia punya gambar raja juga ya, pemprosesan linear dan semasa. Ini adalah juga antara topik yang boleh berpotensi lah. Cikgu tidak cakap lah akan keluar, tapi berpotensi untuk ditanya. Okey, cikgu teruskan. Okey, pengetahuan tentang metodologi. Okey, kaedah. Okey, pengetahuan tentang metodologi atau kaedah ni. Okey, pengetahuan tentang cara, kaedah atau teknik yang standard dalam melaksanakan sesuatu tugasan atau kerja. Okey, apa maksudnya? Okey, contohnya begini. Okey, dalam tingkatan 4, dalam bab pertama, dalam standard kandungan 1.5, okey, ada satu topik amalan terbaik pengaturcaraan. Okey, jadi dalam amalan terbaik pengaturcaraan ni ada 3 lah yang kita perlu tahu. Pertama, meletakkan komen. Okey, meletakkan komen ni ada caranya. Meletakkan komen ada 3 cara menulis komen. Kemudian menggunakan nama pemboleh ubah yang bermakna, menggunakan inden. Okey, ini adalah 3 amalan terbaik pengaturcaraan. Jadi ketiga-tiga ini pastikan kamu boleh kenal pasti, bezakan dan boleh aplikasikan. Okey, ingat tu boleh diaplikasikan. Okey, contohnya soalan tentang komen ni, okey, dia dalam soalan dia tulis cara menulis komen begini. Okey, jadi sedangkan menulis komen tu ada 3 kan? Okay, dengan menggunakan gaya penulisan komen yang lain, cuba tulis semula komen di atas. Begitulah dia punya contoh soalan. Okay, jadi inden, ini pastikan kamu tahu lah. Pemboleh ubah bermakna. Okay, ingat kalau pemboleh ubah tu, kalau 2 perkataan jangan dikasih jarak, mesti berdekat. Okay, ini pun antara topik yang kamu perlu beri perhatian juga. Okay, amalan terbaik pengaturcaraan. Jenis-jenis ralat, kamu kena tahu jenis-jenis ralat. Okay. Okay, semua itu ada dalam topik 1.5. Seterusnya, pengetahuan tentang prinsip atau generalisasi. Okay, apa dia? Okay, pengetahuan tentang idea atau pegangan tertentu yang menyimpulkan pemerhatian atau terhadap suatu kajian. Okay, contohnya. Okay, kita terus kepada contoh ini. Prinsip reka bentuk. Okay, prinsip reka bentuk ini dia ada dalam tingkatan 5. Okey, jangan confuse Prinsip reka bentuk interaksi ni dia yang kamu pelajari masa form 4. Bab 3 tingkatan 4. Okey, ada 5 kebolehan membuat pemerhatian, boleh dipelajari, kebolehan untuk menjangka, maklum balas dan konsistensi. Ada 5. Okey, kemudian yang masa kamu pelajari dalam masa tingkatan 5 pula dalam bab 3. Okay, dia prinsip reka bentuk laman web. Okay, jadi apa yang berbeza adalah yang di hujung. Kalau yang tingkatan 4 kamu belajar prinsip reka bentuk interaksi, tapi kalau yang form 5 tu laman web sudah. Okay, jadi sana ada 7 pula dia punya prinsip. Jadi kamu kena bezakan inilah. Baca betul-betul soalan, macam soalan SPM tahun lepas ada ditanya pasal ini. Okay, tapi pelajar jawab yang tingkatan 5 punya. Sedangkan dia tanya pasal prinsip yang tingkatan 4 tu.
Jadi jangan confuse ni ya. Okey, ini lagi satu contoh topik yang cikgu rasa uh, macam membazir lah kalau kamu tidak menggunakan peluang ini. Sebenarnya topik prinsip reka bentuk ni, kamu nampak juga kan buku teks tingkatan 4 tu, bab 3 tu sangat sedikit dia punya topik. Dan soalan inilah yang berpusing-pusing setiap tahun, 3 markah. Dalam bahagian A itu, dia tanya pasal prinsip reka bentuk. Tahun 2018 dia tanya pasal konsistensi boleh dipelajari. Tahun 2019 dia tanya pula pasal maklum balas, kebolehan untuk menjangka. Tahun lepas dia tanya lagi balik pasal konsistensi. Jadi soalan ini berpusing-pusing. Sebab topik bab 3 itu tidak banyak. Jadi tolong hadam betul-betul prinsip reka bentuk ini ya. Yang 5 ini, konsistensi, kebolehan membuat pemerhatian, boleh dipelajari, kebolehan untuk menjangka, maklum balas ini tolong baca betul-betul. Okey, cikgu teruskan. Yang terakhir pengetahuan tentang teori dan struktur. Okey, apa dia? Pengetahuan tentang badan prinsip yang menjadi dasar pembentukan sesuatu fenomena yang dapat dibuktikan dengan kuku hasil daripada kajian, penyelidikan atau pemerhatian. Okey, contohnya dalam topik tingkatan 5 dalam bab pertama, seni bina von Neumann. Okey, inilah. Jadi bila soalan-soalan seperti ini, soalan ini biasanya kalau keluar dia akan bagi gambar raja. Okay, kalau dia bagi gambar raja, kadang-kadang dia tidak akan label daftar, unit kawalan, unit aritmetik dan logik, dia tidak akan label. Jadi kamu diminta labelkanlah ini apa, ini apa, ini apa. Itu senang saja dia punya soalan. Atau dia akan tanya, apa contoh aktiviti yang berlaku dalam unit aritmetik dan logik? Apa contoh-contoh daftar? Okay, apa contoh aktiviti yang akan dilakukan dalam unit kawalan? Jadi begitulah dia punya contoh-contoh soalan. Okay, seni bina von Neumann ni lah. Oh, ada satu lagi. Oh, ini bahagian B. Okay, kalau dalam bahagian B soalan-soalannya adalah pasal menganalisis. Okay, apa dia soalan menganalisis ni? Kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru, tidak memerlukan atau memperihalkan tentang implikasi terhadap pengetahuan tersebut. Jadi soalan-soalan menganalisis ni ada soalan-soalan yang beraras tinggi. Kadang-kadang dia bagi kamu uh, jadual, okay? Dalam jadual ada maklumat. Jadi kamu baca betul-betul jadual maklumat yang ada dalam jadual. Atau dia bagi kamu gambar raja, tengok betul gambar raja. Ingat apa-apa bahan-bahan bantuan yang dalam soalan itu baca betul-betul, bermula daripada soalan sampailah gambar rajanya sampai jadualnya. Jangan skip, tengok betul-betul. Okay, terutamanya sekali kalau soalan bahagian B. Sebab jawapan tu sebenarnya ada dalam gambar raja, ada dalam jadual itu. Okay, jadi kalau kamu gagal menganalisis, gagal memahami soalan, kamu boleh tidak dapat markah apa-apa. Sedangkan jawapan itu sebenarnya ada dalam soalan itu. Ada dalam gambar raja, ada dalam uh, jadual. Okay? Jadi kena analisis betul-betul. Soalan mengaplikasi. Okay, soalan mengaplikasi. Okay, sama juga soalan mengaplikasi ni macam cikgu cakap sebelum ini. Soalan mengaplikasi ni apa yang kamu telah pelajari dalam sains komputer tu kamu diminta untuk menghasilkan sesuatu. Okay, kamu diminta menghasilkan sesuatu lah. Contohnya kalau soalan get logic. Kalau soalan get logic ni biasa yang kamu tahu get done, get atau kayak begitu kan. Tapi kalau kamu perasan dalam soalan get logic ada di bahagian yang terakhir menggunakan jadual kebenaran, menggunakan melukis litar berpandukan masalah yang diberi. Begitulah soalan aplikasi ini. Okay, dibagi satu masalah, mau meletakkan lampu di tangga, contohnya di tingkat 1. Mau letak lagi lampu di tingkat 3. Okay, lukiskan litar logik untuk menyelesaikan masalah itu. Itu adalah contoh-contoh soalan aplikasi. Kamu sudah belajar pasal get logic, so kalau dibagi soalan, kamu selesaikan soalan itu, soalan yang berbentuk pernyataan masalah. Okey.
Seterusnya, menyelesaikan masalah. Okey, ini sama juga. Uh, Kalau soalan menyelesaikan masalah ni biasanya kamu dibagi masalah kan, dan kamu diminta untuk cadangkan. Okey, cadangkan apa penyelesaian kepada masalah tersebut. Ini adalah contoh-contoh soalan dalam bahagian B yang responnya terbuka. Okay, yang cikgu cakap tadi itu, jangan tinggalkan kosong. Buat sesuatu. Okey, sebab memang akan ada markah. Okey. Mencipta, ini mencipta ni pun sama juga. Mungkin kamu disuruh mencipta, okay, biasanya kalau penormalan, mungkin kamu akan diberi jadual dalam keadaan kosong NF, okay, kemudian tukarkan dia sampai menjadi 3 NF. Atau kamu diminta untuk mencipta, melakarkan antara muka input. Okay, jadi kena tahulah soalan itu, kalau dia cakap lakarkan antara muka input atau lakarkan antara muka output. Ada bezanya antara muka input dan antara muka output. Kalau antara muka input ni sebenarnya dia merujuk kepada borang. Kalau antara muka output ni dia merujuk kepada laporan. Jadi tidak sama. Antara muka yang disuruh lakar tu apa dia? Tengok betul-betul baca soalannya. Input kah atau output? Okey, seterusnya menilai. Okey, menilai ni macam cikgu cakaplah, kamu diberi gambar raja laman web kah, so kamu nilailah berdasarkan prinsip. Adakah dia konsisten? Adakah dia boleh mudah dipelajari? Begitulah kemahiran, soalan tentang kemahiran menilai. Okey. Okey, itu adalah bentuk-bentuk soalan yang ditanya dalam SPM. Okey, sekarang cikgu tidak mau membuang masa sebab sekarang sudah 2.51. Kata-kata tugas. Kata tugas ni maksudnya soalan-soalan yang kamu kena tahu. Apa maksud soalan itu? Okey, jadi ini kemahiran yang kamu kena tahu juga. Okey, apa kata tugas yang penting? Yang pertama sekali adalah soalan apakah. Jadi kalau soalan apakah, kamu memberikan maklumat yang khusus atau spesifik. Ingat, jangan dihurai. Okay, berikan maklumat yang khusus atau spesifik. Contoh soalan. Okay, cuba tengok soalan bahagian B. Okay, diberi jadual 3. Okay, dalam soalan bahagian B itu, apakah yang terjadi sekiranya perkara di A tidak diatasi? Nyatakan satu ciri data yang wujud dalam jadual tersebut. Kalau kamu nampak di situ, ciri datanya adalah berlaku pertindihan data di sana, iaitu Syamil. Jadi dia punya jawapan dalam A itu adalah pertindihan data. So apakah yang terjadi? Apa sekiranya kalau kita tidak atasi pertindihan data itu? Jadi itulah yang kita boleh jawab di situlah soalan yang berbentuk apakah ni. Jadi jawapannya mungkin boleh menyebabkan ruang memori komputer itu menjadi kecil, okey, menyebabkan komputer itu menjadi slow lah, okey, dan data boleh jadi rosak, okey. Jadi itu adalah contoh soalan apakah. Okay, kita tengok lagi ini soalan bandingkan. Ini ada keluar dalam SPM tahun 2018. Bandingkan. Okay, soalan bandingkan ini tidak sama dengan soalan nyatakan perbezaan. Okay, nyatakan bandingkan. Okay, jadi bandingkan ini, kalau soalan dia tanya bandingkan, jawapannya adalah boleh dalam bentuk persamaan dan boleh juga dalam bentuk perbezaan. Okay, contohnya, apakah perbezaan di antara uh, pelajar? Okay, pelajar contohnya Syafika dan pelajar B, contohnya Salahuddin. Okay, apakah perbezaan? Okay, jadi bandingkan antara dua pelajar itu. Jadi jawapannya itu boleh dalam bentuk persamaan. Mereka adalah pelajar dari sempurna. Okay, itu persamaan. Atau Syafiqah adalah perempuan dan Salahuddin adalah lelaki. Okay, jadi soalan bandingkan ni jawapannya boleh dalam bentuk persamaan dan boleh dalam bentuk perbezaan. Okey, boleh faham ya pelajar-pelajar kalau soalan tanya pasal bandingkan. Okey. Jadi jawapannya kamu boleh buat dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk perbezaan. Okey, contohnya macam inilah.
Okey. Okey, pilih set skema hubungan yang memenuhi bentuk penormalan yang lebih tinggi dengan membandingkan. Okey, kamu bandingkan P dengan Q. Okey, jadi uh, bandingkanlah set skema hubungan untuk P dan Q. Okey. Itu contoh soalan kalau bandingkan. Okey. Bezakan. Okey, kalau soalan itu apakah perbezaan, barulah kamu jawab dalam bentuk apa yang kamu nampak tidak sama. Apa yang tidak lainnya. Okey, menyatakan kelainan, ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara. Itu bezakan. Tapi kalau bandingkan, kamu boleh jawab dia dalam apa yang samanya dan apa yang berbezanya. Tapi kalau soalan itu sudah terang-terang tanya apakah perbezaan, jadi jawapan kamu mestilah berkisar tentang apa benda yang berlainan dan yang tidak sama atau perbezaanlah antara kedua-dua perkara itu. Okay, contohnya membezakan pemboleh ubah sejagat dan setempat, membezakan jenis ralat dalam atur cara. Apa beza jenis ralat? Atau membezakan antara function dan prosedur, atau membezakan model-model pangkalan data. Okey, itu adalah contoh-contoh tajuk yang ada dalam perbezaan. Cadangan, cadangkan. Okey, jadi kalau soalan cadangkan maksudnya kamu diminta memberi pandangan, idea, pendapat dengan mempertimbangkan perkara-perkara positif atau negatif. Jadi kamu cadangkanlah apa yang perlu dilakukan. Ini yang cikgu cakap tadi, kalau soalan-soalan cadangkan ni biasanya dia dalam bahagian B. Jadi soalan ini adalah respon terbuka. Jadi kamu bebas untuk memberi cadangan. Yang penting logik lah. Okey. Definisikan. Okey, definisikan ini memberi keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna sesuatu perkataan. Contohnya apakah definisi bagi leraian. Begitulah. Okey, tapi soalan tentang definisi ini belum pernah lagi ditanya. Biasanya dia bagi definisi, okey, kamu bagi tahu itu apa. Berdasarkan pernyataan itu dia sebenarnya istilahnya apa. Okey, begitu. Okey, huraikan, memperihalkan, menceritakan sesuatu dengan panjang lebar. Okey, kalau dia cakap huraikan, barulah kamu tengok markanya. Kalau markanya 2 marka, kamu kena bagi 2 poin. Okey. Pertama kamu bagi dia fakta, yang kedua barulah kamu huraikan. Terperinci dan teraturlah tentang perkara yang kamu beri masa di poin yang pertama itu. Okey, ingat huraikan ni barulah kamu memperihalkan. Okey, jawapan tu boleh dalam 2 atau 3 poin bergantung kepada peruntukan markah yang diberi. Jelaskan, sama juga dengan huraikan tadi, memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami. Kenal pasti, okey, memberi petunjuk atau makluman terhadap sesuatu perkara, benda, pernyataan yang dikenali atau dicam dengan jelas. Kenal pasti maksudnya macam pemprosesan linear dan pemprosesan semasa. Kenal pasti mana antara kedua pemprosesan ini yang lebih baik. Kamu kenal pasti dan berikan alasan, uraikan kenapa dia lebih kenapa dia lebih baik. Begitulah. Okey, contoh soalan yang contoh soalan kenal pasti. Okey, kamu diberi coding begini. Okey, kamu baca betul-betul coding, fahamkan analisis codingnya. Okey, kemudian dia akan tanya kamu, kenal pasti kaedah isian yang digunakan. So, daripada coding ni sebenarnya dia kaedah isian apa? Okey, dia adalah kaedah isian buoy atau bubble sort. Okey, apakah output pada B? Okey, apa outputnya di B? So, outputnya adalah 12, 23, 58, 78, 9, 97. Okey, kalau soalan menanyakan pasal output, ini soalan yang agak famous juga. Apakah output? Kalau soalan coding dan dia tanya pasal output, okay, tengok betul-betul dia punya coding. Okay, kalau sudah script begini, maksudnya dia punya coding itu adalah JavaScript. Jadi kalau JavaScript dan dia soalan itu menanyakan apakah outputnya, cuba cari perkataan document write. Di situlah dia punya outputnya. Okay, document write. Tapi kalau dia Java yang kamu pelajari dalam form 4 itu,
System out print line. Contohnya, begitu dia punya. Di situ kamu kena tangkap dia punya output. Okey. Okay. Label menandakan dan atau memberikan panggilan spesifik terhadap satu rujukan pada raja, graf, carta, ilustrasi dan sebagainya. Lakarkan, memberi persembahan berbentuk raja. Okay, ini soalan yang famous, lakarkan. Okay. Kalau lakarkan ni tidak perlu lukis secara detail. Lakar saja. Okay. Tidak perlu lukis betul-betul. Okay. Contoh soalan lakar, beginilah. Okey, kamu diberi pernyataan begini. Ini soalan SPM 2009 ya. 2019. Berdasarkan maklumat itu, lakar set hubungan. Inilah jawaban. Lakarkanlah set hubungan. Okey. Okey. Jadi bila soalan melakar tu dia mesti dalam bentuk pensel lah. Pakai pensel, pakai pen pun boleh sebenarnya, tidak ada masalah. Lengkapkan mengisi maklumat nilai yang spesifik pada ruang kosong pada jadual raja atau ayat yang diberikan. Okey, lengkapkan ni maksudnya kamu diberi jadual yang tidak lengkap, so lengkapkan. Okey, contohnya macam inilah. Okey, kamu dibagi data dengan menggunakan data di atas, lengkapkan maklumat di bawah. So di sini char dan di sini adalah double. Okey, jadi kalau char, apa dia char? Contoh-contoh char. So kamu carilah di sini mana satu char. Mana satu double di sini. Kamu lengkapkanlah jadual ini. Okey, itu contoh soalan untuk lengkapkan. Lukiskan. Okey, sama juga dengan lakar tadi. Kamu diminta untuk melukis gambar raja kah, litar kah, begitu. So, pakai pensel lah. Okey, biasanya lukis ni dia soalan yang melibatkan soalan carta alir. Okey, ini contoh soalan bahagian B, soalan SPM tahun 2018. Okey, diberi syarat-syarat dan kamu diminta untuk melukis carta alir. Jadi itulah lukiskan dan label lakarkan ni dia lebih kurang sama. Okey, menyatakan pilihan. Okey, ada juga soalan begini, menyatakan pilihan. Okey, contohnya antara pemprosesan X dan Y, manakah yang mempunyai prestasi pemprosesan yang lebih baik? So antara X dan Y mana yang lebih baik? So pilihlah mana satu kamu mau. X kah atau Y? Tulis je X atau Y. Okey. Macam ini, kalau kamu nampak pemprosesan X ni, kamu tahu ini adalah pemprosesan linear. Dan Y ni sebenarnya dia adalah pemprosesan semasa. Okey, ada pelajar yang menjawab, sedangkan soalan pilih ya antara X atau Y, tapi dia tulis jawapan tu linear. Ialah sebab dia pandai, dia tahu ini adalah pemprosesan linear. So jawapan itu salah. Sebab kamu disuruh memilih antara X dan Y. Bukannya kamu terus bagi tahu itu linear dan itu adalah pemprosesan semasa. Walaupun jawapan kamu itu sebenarnya betul, tapi kena fahamkan soalan. Kalau dia suruh pilih antara X atau Y, pilihlah X atau Y. Tidak perlu dinamakan lagi. Okay, nilaikan, membuat pertimbangan terhadap sesuatu perkara. Okay, contohnya ini antara muka input, okay, antara muka aplikasi. Okay, nilaikan reka bentuk paparan skrin di atas. So kamu tengoklah, kamu nilai dia punya paparan skrin ni. Okay, adakah dia konsisten menggunakan prinsip antara muka? Adakah dia konsisten? Okay, adakah dia boleh dipelajari, mudah dipelajari? Adakah boleh dijangka? Begitu. Okay, itu contoh-contoh nilaikan. Okay. Nyatakan, memberikan jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan. Ingat, bila soalan nyatakan, inilah soalan yang paling banyak ditanya dalam bahagian ni. Nyatakan. Jadi bila nyatakan, jawapan itu mestilah spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjutan atau huraian sokongan. Okey, contohnya, okey, nyatakan ketetapan kunci bagi ID alatan pada jadual A. Okey, dalam jadual A. ID alatan tu dia sebenarnya kunci apa? Okay, jadi kunci primer. Nyatakan sajalah. Kalau ID staff pada B, okay, itu adalah kunci asing. Tidak perlu dihurai. Maksud cikgu tidak perlu dihurai. Okay, contoh soalan yang pertama tadi, ID alatan adalah kunci primer. Okay. Kunci primer kerana dia adalah bla bla. Tidak perlu.
Sebab soalan itu nyatakan. Ah, Oke, cikgu teruskan. Senaraikan, memberi beberapa fakta, ciri, konsep, prinsip, teori secara spesifik. Oke, berbentuk poin tanpa memberi hubungan. Oke, ini ambil perhatian semua. Kalau soalan tentang senaraikan, oke, biasanya bukan biasanya, memang akan ditetapkan had. Senaraikan dua ciri, dua ciri pemprosesan linear. So, berapa perlu kamu senaraikan cirinya? Dua sahaja, tidak boleh lebih daripada tiga. Boleh kamu senaraikan tiga, walaupun diminta dua, tapi kamu senaraikan tiga, tidak ada masalah. Tetapi poin yang ketiga tidak akan disemak. Dan kalau terlampau banyak kamu punya idea itu, kamu mau juga senaraikan tiga, pastikan jawapan yang pertama itu adalah jawapan yang betul-betul kamu confident betul. Okey? Jangan yang di atas itu yang pertama salah sebenarnya. Jawapan yang betul adalah di poin yang kedua dan ketiga. Habislah poin yang ketiga itu sudah tidak disemak. Yang hanya disemak adalah poin pertama dan poin kedua sahaja. Poin ketiga tadi walaupun jawapannya betul tapi tidak akan disemak, tidak akan ditanda sudah. Okey, jadi ingat betul-betul lah kalau soalan senaraikan, kalau dia minta dua, bagilah dua. Kalau kamu mau bagi juga tiga, boleh tiada masalah. Tapi pastikan yang dua di atas itu yang kamu betul-betul confident. Sebab yang ketiga itu kamu kena ingat tidak akan disemak sudah. Okey, tidak akan disemak. Walaupun betul lah, jadi ingat itu. Okey, seterusnya kayak ini. Senaraikan pemboleh ubah yang digunakan. Jadi daripada uh, atau cara ini kamu senaraikan apa pemboleh ubah yang digunakan. Okey, susun, membuat sesuatu urutan dengan menggunakan kaedah prinsip keperluan. Okey, soalan susun pun ada juga. Contohnya macam ini. Okey, diberi A, B, C, D dan E. Okey, susun blok arahan SQL itu untuk mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruangan yang disediakan. So, kamu tuliskan sajalah. Apa yang dulu? B, E, C, A dan D. Kamu susun saja berdasarkan soalan. Soalan susun pun ada juga. Okay, jadi apa yang kamu perlu tulis adalah dia punya label saja. A, B, C, D atau E. Okay, ada 4 markah. Okay, memberikan takrifan sama juga dengan ini tadi. Okay, kemudian terangkan. Okay, bila soalan terangkan, ini biasanya soalan ini selalu ditanya dalam bahagian B atau dalam bahagian A pun ada. Dan bila soalan terangkan ini yang kamu kena menghurai. Okey, menyatakan fakta dengan sokongan. Maksudnya poin pertama faktanya, poin yang kedua adalah dia punya sokongan atau sebabnya. Okey, kepada jawapan yang poin yang pertama tadi. Okay, ingat soalan terangkan ni. Ya, ya, ya. Ada soalan? Ya, ada soalan? Okey, kalau tidak ada, cikgu teruskan. Okey, contoh soalan. Terangkan kekardinalan antara semua entiti. Kamu terangkanlah kekardinalan. Doktor. Doktor dengan rawatan. Okey, doktor membuat banyak rawatan. Okey, itu contohnya. Okey, kenapa doktor membuat banyak rawatan? Okey, kamu terangkanlah. Okey, tuliskan. Mencatat huruf, angka, simbol yang khusus atau menghasilkan maklumat berbentuk teks. Okey, itu tuliskan. Okey. Biasanya begini. Tuliskan pengisytiharan. Ini adalah topik 1.6 dalam bab 1 tingkatan 4 tata susunan. Okey, jadi ini pun kena faham juga betul-betul lah topik tata susunan dalam 1.6 tingkatan 4 terutama sekali membuat pengisytiharannya. Okey, jadi diberi data begini kamu tuliskan dia punya pengisytiharan. Soalan ini senang sebab ada contoh sudah di atas. Ada sudah contoh di atas, kamu tinggal salin sejak balik. Okey, berdasarkan maklumat ini. Okey, maklumat ini adalah nombor yang berbentuk perpuluhan. So, kalau nombor bentuk perpuluhan, kita tidak boleh menggunakan string lagi, kita menggunakan
double. Okey, di sini double. Okey, simbol tata susunan. Okey, kemudian kita tidak boleh gunakan senarai bunga lagi, tapi kita gunakan senarai berat. Kemudian sama dengan simbol ini dan salinlah semua data-data yang ada di dalam ini. Okey, begitu cara untuk membuat pengisytiharan tata susunan. Okey. Soalan percubaan SPM ada satu soalan begini ya yang ditanya. Okey. Okey. Ini tambahan soalan yaitu pilih. Contohnya kalau kamu diminta untuk memilih, inilah pilih negara yang sesuai untuk menjalankan perniagaan secara atas talian dan berikan justifikasi. So pilih satu negara P, Q, R atau S. Okey, soalan ini soalan SPM. Masa cikgu menanda soalan ini ada yang cakap dia tidak cakap P, Q, R atau S tapi dia cakap Amerika Syarikat. Di mana dia dapat Amerika Syarikat pun cikgu tidak tahu. Ada yang menjawab ini Malaysia, ini China, ini Arab Saudi. Okey, sebab mungkin dia nampak dalam buku teks begitu. Okey, tapi dalam soalan itu dia labelkan negara P, Q, R dan S sahaja. Okey, jadi jangan pandai-pandai tulis sana China, Arab Saudi sedangkan tidak ada dalam jadual begitu. Okey? Okey, inilah contoh pilih. Kamu pilih negara, okey negara P dan berikan justifikasi. Okey, justifikasi ini maksudnya adalah sebab. Okey, ingat justifikasi ini maksudnya sebab. Akan berikan sebab kenapa kamu pilih P. Jadi justifikasi itu maksud lainnya adalah sebab. Okey. Okey, jadi ini adalah soalan-soalan dalam bahagian B iaitu menganalisis, mengaplikasi, menyelesaikan masalah, mencipta dan menilai. Okey, contohnya, okey kalau kamu soalan bahagian B, okey contoh begini. Okey, kamu diberi jenis-jenis kereta dan dia punya diskaun. Okey, jadi berdasarkan uh, maklumat yang diberi, kamu diminta untuk membinakan carta carta alir. Okey, jadi kamu buatlah berdasarkan ini. Okey, jadi 10 markah. Jadi jangan kosongkan jawapan dalam bahagian B sebab setiap simbol yang kamu lakar itu membawa markah. Jadi pujuklah otak kamu pada masa itu untuk berfikir dan lakarlah sesuatu. Jangan dibiarkan kosong. Okey. Okey, jadi contoh jawapannya beginilah. Okey, ini lagi. Okey, jadual ini dalam bentuk 1NF. So, bila 1NF kamu diminta untuk ubah dia menjadi 2NF. Buat penormalan sehingga 2NF. So, analisis satu persatu mana kebergantungan fungsi sepenuh, mana kebergantungan fungsi separa dan hasilkanlah jadual penormalan dalam bentuk 2NF. Okey, jadi kalau penormalan pelajar-pelajar semua baca betul-betul soalan. Dia minta kamu apa? Hasilkan apa? Sama ada kamu diminta hasilkan jadual atau skema hubungan. Okey, jangan confuse. Okey, tahun lepas soalan penormalan. Okey. Okey, jadi soalannya baca betul-betul. Kalau dia minta hasilkan jadual, hasilkan jadual. Kalau dia minta skema hubungan, hasilkan skema hubungan. Dan kena ingat, skema hubungan pula ada dua. Skema hubungan grafik dan skema hubungan format teks. Kalau dia tidak terangkan, nyatakan secara spesifik dalam soalan, hasilkan skema hubungan berbentuk teks maupun atau hasilkan skema hubungan dalam bentuk grafik. So maksudnya kamu bebas memilih sama ada kamu mau tulis dalam bentuk teks atau grafik. Tapi kalau sudah soalan nyatakan secara spesifik dalam bentuk grafik, so kamu kena buat jawapan dalam bentuk grafik. Atau dia nyatakan secara spesifik dalam bentuk teks, kamu kena buat skema hubungan kamu itu dalam format teks atau grafik lah. Bergantung kepada soalan. Tapi kalau dia cakap secara umum saja skema hubungan, so kamu boleh memilih teks atau grafik. Okay, cikgu harap kamu faham itu. Okay, inilah dia punya jawapan tadi. So, itu saja untuk tek bengkel teknik menjawab kita. Okay, cuma cikgu mau bagi mundur sikit ke belakang sebab ada tadi kan soalan kan. Ada yang cikgu mau terangkan tadi. Okay, ada apa-apa soalan?
Okey. Pelajar-pelajar yang ada kemusykilan ataupun pertanyaan boleh tanya Cikgu Ismail secara direct ya. Boleh buka mic ataupun boleh tulis dalam bahagian komen ni. Type dalam bahagian komen. Kalau ada soalan-soalan yang kamu tidak faham pun yang pernah kamu jawab ataupun yang berkaitan dengan soalan sains komputer boleh juga tanya tu. Kan Cikgu Ismail? Ya, boleh. Cuma yang ini tadi cikgu belum terangkan kan, cikgu skip tadi. Okey. Okay, tidak apa, pelan-pelan teruskan saja. Okey, yang pertama sekali, buku yang perlu kamu baca. So, pelajar-pelajar semua, calon-calon SPM, calon SPM 2021 dan 2022 ni, buku yang kamu perlu baca adalah buku teks. Okey, kalau ada buku-buku rujukan dalam pasaran, boleh baca, tidak masalah. Tetapi dahulukan buku teks. Baca buku teks itu, pastikan habis. Sebab soalan tu semua ada dalam buku teks ya. Okey, bahagian mana yang perlu kamu tekankan? Okey, untuk form 4, banyakkan membaca, tekankan dalam bab 1. Okey, tekankan bab pertama. Okey, kenapa bab pertama? Kalau kamu tengok buku teks kamu form 4 itu, mana tajuk antara 3 bab tu mana yang paling tebal? Okey, bila paling tebal, di situlah peruntukan markah yang paling tinggi. Okey, sama juga dengan tingkatan 5. Kalau kamu tengok tingkatan 5 tu, mana yang paling tebal di situ? Bab 1 kah, bab 2 kah, bab 3? Okey, jadi mana-mana yang tebal tu sebenarnya itulah kelompok markah yang paling tinggi yang banyak ditanya, di situlah dia banyak ditanya. Okey, jadi kalau bab tingkatan 4 bab pertama, kalau tingkatan 5 bab 3. Okey, apa topik yang paling popular? Okey. Okey, ini biasanya kalau yang study last minute ni, kamu boleh tumpukan kepada tajuk-tajuk yang popular. Antaranya adalah untuk tingkatan 4. Okey, pastikan kamu tahu membina carta alir. Membina carta alir rujukan, pilihan. Pilihan ni ada banyak kan? Pilihan tunggal, dui pilihan, pilihan pelbagai, switch case, ulangan for, ulangan while. Okey, pastikan kamu tahu itu membuat carta alir itu. Okey, kemudian pastikan pandai membuat ERD, gambar raja ERD. Entitinya betul, attribute-nya betul, hubungannya betul. Okey, formatnya betul. Okey, kemudian pastikan kamu boleh melakukan penormalan. Okey, penormalan ni bergantung kepada soalan. Kadang-kadang soalan hanya minta sampai second normal form saja, penormalan tahap yang kedua. Okey, kadang-kadang soalan minta sampai tahap yang ketiga. Okey, kemudian pastikan boleh dan betul dia punya format untuk membina skema hubungan. Okey, skema hubungan macam cikgu cakap tadi tu, grafik atau teks. Okey, jadi itu antara tajuk yang kamu perlu pelajari. Okey, satu lagi untuk tingkatan 4, pastikan kamu hadam prinsip interaksi reka bentuk dalam bab 3 itu. Okey, bukannya dihafal konsistensi adalah bla bla, bukan. Tengok, perhatikan ciri-ciri konsistensi. Apa maksudnya ciri-ciri konsistensi itu? Apa dia ciri-ciri yang perlu ada dalam konsistensi? Okey, barulah kamu apa? Boleh jawab. Okey. Kemudian dalam tingkatan 5, pastikan mahir get logic, membina jadual kebenaran mesti tahu, membina litar mesti tahu, apa lagi? Membuat persamaan boolean mesti tahu. Okey, itu adalah benda-benda basic yang perlu kamu tahu. SQL tahun lepas dia ada tanya 15 soalan. Soalannya senang-senang saja. Okey, pastikan kamu mahir soalan-soalan SQL. Okey, untuk bab 3 tingkatan 5, pastikan kamu mahir untuk coding-coding itu. Maksudnya bukannya mahir, soalan SPM dia tidak akan tanya direct. Tuliskan coding untuk login. Dia tidak tanya buat soalan begitu. Tuliskan coding untuk import file. Dia tidak tanya begitu ya. Soalan coding ini kadang-kadang dia bagi coding, dia akan tanya kamu apa output coding itu. Atau mungkin dia akan minta kamu buatkan coding. Okey.
dia bagi coding untuk memasukkan nama. Okay, mungkin soalan itu boleh jadi buatkan satu coding pula untuk memasukkan tingkatan. Jadi kamu boleh ubah sesuai coding yang nama itu, ubah saja boleh ubahnya menjadi tingkatan. Kamu boleh copy paste daripada atur cara itu. Okey, kemudian mungkin boleh juga kamu daripada coding itu kamu diminta untuk melukiskan sesuatu atau menjadi outputnya apa dia punya output. Okey, begitulah soalan-soalan coding ya. Atau baris atur cara ini apakah maksudnya? Okey, kalau kamu tengok soalan-soalan begini banyak dalam bab 3, tingkatan 5 itu. Okey, banyak bab 3. Jadi pastikan kamu faham betul-betul baris demi baris coding itu. Bukan dihafal ya, bukan dihafal. Okey, seterusnya itu topik yang bukan juga paling hot lah. Yang cikgu rasa boleh membantu kamu lah untuk skor kalau kamu mahir. Okey, jawab menggunakan pen atau pensel, dua-dua boleh. Okey, kalau melakar dinasihatkan menggunakan pensel lah. Okey, untuk bahasa yang digunakan boleh bahasa Melayu, boleh bahasa Inggeris. Okey, tapi kalau menjawab bahasa Inggeris pastikan ejaan itu betul. Sebab kalau ejaan kamu salah, okey, menyebabkan kamu kehilangan markah lah. Okey, tulis dalam bentuk poin-poin atau huraian bergantung kepada soalan. Okey, tapi sebenarnya paling bagus kalau kamu buat dalam bentuk poin-poin. Okey, buat dalam bentuk poin-poin. Senang pemeriksa itu akan memberi kamu markah. So itulah dia punya antara 6 persoalan inilah. Jadi cikgu harap boleh membantu kamu untuk skor dalam mata pelajaran inilah. Okay, jadi sekarang cikgu akan buka soalan kepada semua pelajar-pelajar. Mana tahu ada soalan-soalan. Kalau cikgu tidak boleh jawab pun, kita ada cikgu Aminah dan cikgu Saleha juga di sini. Okey, tanyalah pelajar-pelajar semua apa yang kamu mau tanya. Okey, pelajar-pelajar yang ada soalan boleh tanya dari SMK Bugaya, SMK Datuk Panglima Abdullah, SMK Sepagaya, dan satu lagi kalau tidak silap ada SMK Segama Kak Min. Okey, ada kemusykilan? Boleh tanya, rugi kamu kalau kamu tidak tanya ni. Cikgu Ismail ni antara orang penting dalam soalan-soalan ni. Okey, pelajar-pelajar yang lain? Dari SMK Datuk Panglima Abdullah? Ada soalan? Okey, Azrina. Sila-sila. Azrina kah yang angkat tangan tadi? Boleh buka mic ataupun kalau ada masalah dengan mic boleh. Okey, Azriana. Okey, topik tingkatan mana soalan tadi? Topik tingkatan 1, 2 dan 3 pun masuk dalam SPM juga Kak Cikgu. Macam nombor perduaan. Okey, topik dalam ASK, Asas Sains Komputer itu tidak masuk dalam soalan SPM. Apa yang ditanya dalam SPM adalah apa yang ada dalam kamu punya buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tetapi, itulah kelebihannya kalau kamu belajar ASK. Kamu ada asas. Sebab ada beberapa topik dalam ASK itu yang diulang balik dalam topik sains komputer tingkatan 4 dan tingkatan 5. Contohnya macam pemikiran computational, soalan SQL dalam tingkatan 3 tu kan, topik SQL dalam tingkatan 3 yang kamu telah pelajari tu, ada kan yang basic-basic tu, sebenarnya masa tingkatan 5 pun kamu akan pelajari juga. Tapi kalau yang binary apa semua tu, perduaan, per-16an tu, itu tidak ada dalam SPM. Yang ditanya ni yang ada dalam buku teks kamu saja. Tingkatan 4, tingkatan 5. Tidak ada. Dia tidak macam matematik. Kalau matematik, ada kan diketanya juga sikit-sikit. Tapi kalau
Untuk sains komputer SPM tidak akan ditanya. Okey, soalan yang bagus. Okey, ada lagi soalan? Okey, pelajar yang lain ada soalan? Saya pun baru tahu yang Cikgu Asmail bagi tadi, bab yang paling tebal tu logiknya lah, memang saya nampak logiknya memang antara yang paling tinggi, yang paling banyak lah, markah yang paling tinggi yang ada di dalam soalan tu kan. Ya, ya. Contoh macam soalan SPM 2019. Okey, kalau kita tengok secara persentajnya, hampir 40 lebih peratus soalan tu dalam bab 3S tingkatan 5 yang soalan SPM 2019. Bahagian B saja ada 2 soalan coding di sana. Okey, ada 2 soalan coding. Dalam bahagian A pun ada. Okey, tahun lepas pun okey, ada juga soalan dalam soalan coding itu dalam ditanya dalam bahagian B. Okey, itulah. Okey, lagi ada soalan? Okey, malu kali dorang ni. Tak payah malu, cakap sejak. Tanya sejak. Yang Bani, Cikgu Ismail, Ya, ya. soalan justifikasi ni kan, Aha. kalau murid, Mhm. biasanya saya nampak paling banyak soalan justifikasi ni. Kalau Mhm. soalan satu sudah ada term tu, yang kedua justifikasi kepada soalan term tu kan. Ya. Jadi kalau murid menjawab berdasarkan konsep kepada term tu, bolehkah tu diterima? Sebab saya nampak macam jawapan-jawapan tu kan, dia macam pengertian kepada term tu ataupun ciri-ciri kepada term tu. Ya. Okey, dia sebenarnya soalan justifikasi ni soalan justifikasi ni sebab sebenarnya dia dalam bahasa pasar kita, kenapa pak kamu cakap begitu dia punya jawapan? Begitulah pak sebenarnya. Jadi Oh, justifikasi ni dia boleh apa sejak jawapan yang akan menyokong jawapan kamu dalam yang pertama tadi. Begitulah dia dalam bahasa mudahnya lah. Kenapa kamu cakap begitu? Begitulah justifikasi ni. Sokongan kepada kamu punya kepada jawapan itu. Nah, jadi biasanya kalau soalan justifikasi jenis markanya adalah 1 + 1. Kalau justifikasinya betul tapi poin yang pertama kamu salah, kamu tidak akan dapat markah. Begitu. Jadi dia kena betul faktanya dan justifikasinya, barulah kamu dapat dua markah. Jadi kadang-kadang dia bagi salah fakta, tapi justifikasinya kalau dibaca, betul. Tapi memandangkan fakta kamu sudah salah, tidak dapatlah. Begitu. Tapi kalau fakta kamu betul, tapi justifikasi kamu salah, boleh dapat markah. Dapat 1 markah. Begitulah dia soalan justifikasi ini. Kena berhati-hati jugalah. okey. Yang lain ada soalan? Sementara kamu tiada soalan, cikgu akan bangkitkan beberapa perkara yang juga menjadi soalan saya daripada pelajar-pelajar cikgu lah biasanya. Okey, salah satu juga saya mau tanya berkaitan dengan carta alir tu. Carta alir tu kan, kalau kita tengok murid ni biasanya mereka jawab menggunakan bahasa yang singkat untuk pernyataan di setiap simbol tu kan, untuk carta alir. Jadi ada kalanya dia punya perkataan ataupun maksud tu yang dia tulis di dalam simbol tu agak panjang. Jadi ada juga yang mungkin berbeza, tetapi apabila kita tengok kepada skema jawapan tu, dia punya kehendak soalan tu sebenarnya tercapai. Jadi adakah kita perlu guna adakah kita perlu betul-betul guna daripada skema tu untuk menyemak jawapan murid tu, ataupun kita boleh guna kita punya flexibility lah untuk bab pemarkahan. Macam mana tu, Cik? Okey, begini. Okey, dengar semua pelajar-pelajarnya. Okey. Okey, kamu perlu tahu bezakan di antara
carta alir dengan algoritma. Okay, memang selalu saya kalau menyimak kata SPM biasanya memang akan terjumpa. Okay, kalau soalan tu cakap pas tanya minta kamu buat carta alir, okay, kamu buat carta alir. Maksud carta alir di sini ada terms-terms yang akan kamu mesti guna. Okay, contohnya kalau terminal mula, mungkin kamu boleh cakap mula, begin atau start. Kalau input, mesti ada terms input, masukkan, baca, read. Atau apa-apalah yang sama waktu dengan input tu. Kalau output pula mesti ada terms output, papar, apa lagi? Print, contoh begitu. Okay, kalau dia proses, dia ada terms proses, kira, calculate. Okay, kalau untuk pilihan pula mungkin dia ada if, okay, atau jika. Okay, kalau terminal untuk tamat, mungkin kita boleh cakap tamat, end lah biasanya begitu. Okay, jadi contohnya macam input. Masukkan nombor pertama. Okay, ada perkataan masukkan di situ. Sedangkan dalam skemanya input nombor pertama atau masukkan nombor pertama. Okay, tapi kalau pelajar tu cakap masukkan nombor pertama atau pelajar dikehendaki memasukkan nombor pertama. Jadi pastikan jangan kamu menulis seolah-olah itu adalah algoritma. Algoritma lain, carta alir lain, carta alir dengan pseudocode lain. Carta alir dan pseudocode adalah berdasarkan algoritma. Algoritma ni adalah bahasa kita. Macam kalau kamu membaca resepi pertama sekali kita masukkan ini, kedua masukkan ini. Itu algoritma. Jadi bila kita convert dia menjadi carta alir dan pseudocode, ialah yang jadi macam tadi. Mesti ada mula, input, proses, output, pilihan, mesti ada terms-terms itu. Kalau terms-terms itu ada, boleh dapat markah. Tapi jangan bila kita baca, ini macam algoritma ini, macam dia langkah demi langkah sudah. Itu menyebabkan kamu kehilangan markah. Sebab ingat algoritma dan carta alir tidak sama. Algoritma, carta alir dan pseudocode adalah benda yang berbeza. Okay. Carta alir dan pseudocode adalah terhasil daripada algoritma. Begitu. Okay, ini ada tu dalam tingkatan 4 topik 1.2 di bahagian awal-awal sekali. Ada kan yang cerek-cerek elektrik tu? Okay, kamu boleh nampak di situ. Itu adalah algoritma. Okay, lepas tu barulah kita akan belajar carta alir dan pseudocode. Begitu. Jadi pasal skema pemarkahan itu, okay. Okay, dalam carta alir dan pseudocode dia tidak strict macam coding. Kalau coding ejaannya mesti betul, baru dapat markah. Tapi kalau pseudocode dan carta alir ni tidak semestinya. Contohnya macam pemboleh batu kan, masuk input nombor pertama boleh berjarak, nombor pertama boleh berjarak sebab itu adalah carta alir dan pseudocode, dia boleh berjarak. Tapi kalau dalam coding, nombor pertama tu kita tidak boleh pisahkan, mesti rapat dia atau ada sengkang di tengah-tengah lah. Begitu. Jadi algoritma dulu, selepas kita menghasilkan algoritma, barulah carta alir dan pseudocode, dan daripada carta alir dan pseudocode barulah kita akan menghasilkan satu coding. Jadi tiga perkara ini dia berbeza. Jadi pelajar-pelajar jaga bahasa kamu dalam tiga-tiga ini. Kalau algoritma ni dia santai, dia macam resepi masakan tu kalau kamu baca betul-betul. Tapi carta alir dan pseudocode ni ada terms-terms yang kita mesti gunakan, yang macam cikgu cakap tadi itulah. Dan coding ni ini dia strict sudahlah. Kalau huruf besar, huruf kecil, kalau dirapatkan, rapatkan. Begitu. Jadi saya harap penerangan tadi itu dia membantu. Sebab carta alir ni boleh jadi strict, boleh jadi tidak juga. Contohnya macam tadi, asalkan dia jangan nampak macam algoritma, dapat markah juga, tidak ada masalah. Okay? Okey, harap-harap pelajar jelas juga yang lain sebab kalau saya lah, pelajar saya mungkin
ada banyak ayat-ayat tu kan di dalam carta alir tu. Itulah saya pun mau dapatkan kepastian daripada cikgu tu lah. Cikgu berkaitan carta alir ni. Ya, So, okey, banyak kejap kan saya soalan. terlupa untuk terangkan sama pelajar. Okey, dalam carta alir sebenarnya, katalah carta alir itu soalannya markanya ada 10. Sebenarnya dia tidak akan nilai kamu secara keseluruhan. Salah dia punya carta alir ini, terus dapat kosong. Tidak. Pertama sekali, apa yang dinilai dalam soalan carta alir, sebenarnya soalan carta alir ini lubuk markah sebenarnya. Okey, dia akan tengok betulkah dia punya simbol input. Betul. Betulkah dia punya simbol output? Betul. Betulkah dia punya simbol untuk mula dan tamat? Betulkah dia punya simbol prosesnya? Kalau betul, kamu akan dapat terus 3. Dia tidak tengok apa yang ada dalam simbol tu, yang perkataan yang kamu tulis tu. Dia tidak tengok dulu. Dia tengok dulu, betulkah lukisan kamu itu? Okey, terus dapat 3 markah. Okey, kemudian step kedua baru dia akan tengok. Betulkah cara dia menulis input? Adakah di situ terms masukkan ke input ke baca ke? Baru dia akan nilai pula apa yang ada dalam lakaran kamu tadi. Okey, kalau semua betul dapat lagi 3 markah, sudah 6 markah. Kemudian dalam carta alir dia akan tengok lagi ada satu istilah logik. Okay, betulkah dia punya logiknya? Kalau ya, dia ke sana. Kalau tidak, ke sini. Atau benar dan palsu ada kan? Kalau if markah lebih besar daripada 40, paparkan lulus. Betulkah dia buat tu? Logik kah? Kalau ya, paparkan lulus. Kalau tidak, paparkan gagal. Okay, kalau logik, ya dan tidaknya betul, dapat lagi kamu 2 markah di situ. Kemudian, ada satu lagi istilah pemarkahan dalam carta alir ni, completeness, kesempurnaan. Maksudnya dia tengok walaupun perkataan kamu itu salah, walaupun simbol kamu itu sengit, sepatutnya dia condong ke kanan tapi dia condong ke kiri. Pemeriksa tu akan nilai adakah unsur-unsur input dalam kamu punya carta alir. Yang kedua, adakah unsur-unsur output. Okay, adakah unsur-unsur proses di dalam itu atau pilihan. Kalau 3 ini ada, ingatkah yang analisis IPO itu pelajar-pelajar semua? Okay, kalau ketiga-tiga itu ada, kamu dapat lagi 1 markah untuk completeness, kesempurnaan. Okay, jadi markahnya sudah 6, 7, 8, 9. Okay, jadi tinggal 1 markah. Di mana kamu dapat 1 markah lagi? Ini yang pelajar-pelajar kena ambil perhatian. Kadang-kadang betul sudah simbolnya, betul sudah dia punya pernyataan, betul sudah dia punya logik, completeness sudah, sempurna sudah. Tapi ada satu masalah yang pelajar selalu buat, anak panah. Kadang-kadang pelajar ni dia tulis sejak garisan, tapi tidak ada kepalanya, anak panahnya. Hilang kamu markah flow di situ. Flow, ingat flow. Anak panah mesti dilukis dengan betul. Jangan garis, asal garis saja. Mesti garis dan ada kepala. Kemudian anak panah itu di bawah sekali itu adalah terminal tamat. Betul kan pelajar? Okey, ingat anak panah yang masuk ke terminal tamat pastikan hanya ada 1 saja. Okey, biasanya kalau soalan pilihan benar atau palsu, ya atau tidak. Okey, memang akan ada anak panah tu memang akan terpecah 2 kan? Okey, jadi bila terpecah 2, jangan dua-dua masuk anak panah tu ke terminal tamat. Pastikan hanya ada 1 saja masuk ke terminal tamat. Okey, barulah anak panah yang satu lagi tu kejap mungkin cikgu terang kamu tidak akan faham. Cikgu bagi satu contoh lah yang sudah siap. Okey, sebab Ya, benda ini bagus bagi penting. contoh sebab apa Ya. kan gambar ni kan. Ya, kadang-kadang isap ini penting. Kadang-kadang Banyak pelajar markahnya di sini. ya, pelajar anggap benda ini remeh-temeh, tapi sebenarnya dia dinilai. Kejap cikgu cari dulu. Okey, jumpa sudah. Saya nampak Nora Fiza ada soalan. Nanti kita selesaikan dulu carta alir ni, kemudian nanti kita minta Cikgu Asmail jawab Okey, soalan. nampakkah yang carta alir ni?
Okey, nampak kan di situ walaupun ada dua anak panah yang ke bawah tu, tapi sebenarnya yang mencecah tamat itu satu saja. Begitu. Jadi jangan dua-dua tu menyentuh terminal tamat. Itu boleh jadi kamu kehilangan markah flow itu. Sebab dalam undang-undang carta alir ni tidak boleh ada dua anak panah yang menyucuk tamat itu, tidak boleh. Mesti satu saja. Jadi kasih gabung dia sebelum masuk tamat tu baru turun satu kali. Okey, boleh faham kelas? Semua pelajar? Itu yang cikgu maksudkan tadi ya. Jangan dua-dua macam papar tiada diskaun dia terus tamat, papar harga dia terus tamat juga. Okey. Jadi jangan begitu. Mesti dia digabung sebelum masuk ke tamat. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh bezakan yang ini ya. Boleh faham. Okey, ada Okey, soalan? banyak penerangan berkaitan ni yang sangat jelas. Ya. Cikgu pun kadang-kala ialah banyak betul apa kan aliran tu kita kena cek satu-satu. Actually soalan carta alir ni paling mudah sebenarnya dapat markah. Iya. Kan Lubuk cikgu? markah. Ya. Sebab dia tidak nilai satu kali, dia hanya dia tengok dulu. Betulkah simbol inputnya, Betul. prosesnya. Dapat sudah di situ 3 markah. Barulah dia masuk kepada pernyataan tadi. Begitu. Okey, ada soalan tadi? Siapa ada soalan? Cikgu boleh tengok dalam komen tu Okey, sekejap. message. Okey. Kalau ada kan soalan yang atur cara tu, lepas tu dia minta berikan output, kita kena bagi jawapan paparan output yang nilainya saja atau panggil balik lagi macam mana. Okey. Cikgu faham ni maksud soalan ni. Okey, ini soalan yang bagus Kalau soalan tanyakan output, okey, kalau dia soalan itu JavaScript, soalan itu Java, dia akan biasanya kita tangkap dia, kita cari yang mana ada sistem outprint. Jangan masukkan jawapan sistem outprint itu dalam jawapan kamu. Ambil yang ada dalam selepas pembuka kata dan penutup kata yang di tengah-tengah. Jangan pastikan tidak ada perkataan sistem outprint itu termasuk dalam jawapan kamu. Ingat itu. Sama juga dengan kalau soalan itu JavaScript. Document write. Document write tu jangan ambil apa yang ada dalam pembuka kata dan penutup kata tu. Ambil itu yang apa yang terpapar itu. Okey, apa yang akan dipaparkan saja. Bukannya arahan itu pun kamu masukkan dalam jawapan. Okey, boleh faham Nur Afiza? Jadi kalau soalan itu output, menanyakan pasal output, jangan ditulis sekali sistem outprint line itu, jangan, tidak perlu. Nilainya sahaja. Okey, boleh faham Nur Rafiza? Jelaskah jawapan tu atau ada kemusykilan lagi? Ya, soalan ini soalannya bagus sebab kadang-kadang pelajar memang ada yang buat begitu. Jawapan itu sudah betul tapi tiba-tiba dia kasih masuk sistem outprint line. Habislah tidak ada markah kalau begitu. Okey. Okey, lagi ada soalan Tapi lain? Cikgu Asmail kalau ditanya berkaitan arahan, penulisan arahan tu rasanya kita perlu ambil bahkan? Kalau dia cakap tuliskan arahan untuk paparan output, okey. Kalau dia soalan tu tuliskan arahan, barulah kamu tulis sistem outprint itu. Okey, kalau soalan tu pasal coding, menulis coding. Tapi kalau dia cakap output, apa nilai itu? Apa yang dikeluarkan saja? Tidak ada coding dalam paparan output. Itu yang pendek katanya lah begitu. Sebab kamu imagine kalau kamu buka, kamu type coding, kemudian kamu kasih running itu coding, apa paparan yang terpapar dalam screen? Adakah sistem outprint? Tidak ada kan? Itu, begitu dia punya soalan, kalau soalan output ni. Kamu imagine apa yang ada dalam monitor, yang terpapar dalam monitor. Pendek katalah begitu untuk paling mudahnya. Okey? Okey. Rasanya banyak sangat penerangan yang berkaitan tapi mungkin kita akan ada lagi satu perkongsian untuk kita lihat betul-betul soalan, lepas tu kaedah menjawabnya dan markah yang yang boleh kamu peroleh andai kata jawapan kamu begini dan begitu. Sebab dalam soalan sains komputer ni saya nampak sebenarnya mudah kalau betul-betul kamu faham
apa kehendak soalan tu. Iya. Okey, jadi InsyaAllah lah kalau ada green light sudah pasal soalan SPM 2020 tu, kita akan buat satu sesi lagi lah untuk membincangkan soalan-soalan itu. Tidak ada masalah. ya, boleh, sangat boleh. Kita tunggu. Rugi kalau kita tidak sharing ni sebab Cikgu Ismail ni sangat penting ni, orang penting dalam sains komputer. Ada lagi soalan daripada pelajar-pelajar? Okey, nampaknya kita sudah mencecah hampir 2 jam untuk bengkel teknik menjawab. Okay, jadi kalau tidak ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa tambahan lagi Cikgu Ismail? Okey, setakat ini tidak adalah apa-apa tambahan, cuma kalau boleh kita teruskanlah yang begini-begini, berbincang-bincang pasal, sebab sepatutnya kita kena bincang lagi ni satu set soalan, macam mana menjawab set soalan itu. Jadi saya cadang kalau ada green light untuk soalan SPM tahun lepas tu, kita bincang dia punya soalan dan macam mana cara menjawab dengan betul. Kita tengok terus soalan itu dan jawapannya macam mana. Okey, kita tunggu green light lah. Nanti apa-apa hal cikgu boleh bagi bagi confirm dengan kami. Lepas tu kita berkumpul semula untuk bengkel yang sebenar dengan pengaplikasian cara menjawab. Mungkin di situ baru kita boleh nampak, pelajar-pelajar ni boleh nampak apa masalah dan apa pembetulan yang perlu diperbaiki untuk soalan-soalan tersebut. Okey? Ya, betul. Okey, kalau tidak ada apa-apa kemusykilan lagi soalan, saya selaku pihak penganjur ingin merakamkan ribuan terima kasih atas komitmen pelajar-pelajar dan juga jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Ismail bin Haji Ja'ani selaku penceramah bengkel teknik menjawab sains komputer kita pada hari ini, atas perkongsian yang bagi cikgu sebagai seorang guru dan pelajar yang sering dahagakan ilmu ni, yang sangat mementingkan berkaitan teknik. Sebab kalau kita mau dapat markah, kita tidak boleh bertindak membuta tuli untuk setiap soalan. Kita mesti ada skills. Skills tu adalah teknik. Dan teknik itu perlu betul. Teknik yang kita gunakan perlu betul. Jadi perkongsian daripada guru-guru yang sangat berpengalaman, cikgu ni pun baru juga, baru tahun ini untuk calon SPM 2021. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ismail, kepada Cikgu Aminah. Mungkin kalau ada cikgu SMK segama di sini, terima kasih saya ucapkan atas penglibatan pelajar-pelajar, komitmen, ruangan masa dalam proses menimba ilmu ini. Dan kita punya bengkel tidak terhenti di sini, seperti mana yang Cikgu Ismail cakap tadi. Kalau kita dapat green light daripada JPN ataupun mana-mana organisasi yang sepatutnya, sebab soalan sains komputer ni agak terkawal, dikawal, agak tertutup. Jadi kita perlu dapatkan permission daripada mana-mana pihak yang terlibat untuk kita berbincang secara lebih detail. Kita tengok soalan dan Cikgu Ismail akan bagi teknik dan juga perkongsian yang lebih detail terhadap soalan-soalan itu. Tapi asasnya seperti mana yang Cikgu Ismail bagi tahu tadi, dalam setiap soalan apa ciri-ciri yang perlu ada,
Okay. Setiap bahagian itu apa yang biasanya ditanya, apa soalan-soalan yang hot, yang itu rasanya kita memang dapat direct daripada Cikgu Ismail. Okay. Dan Cikgu harap pelajar-pelajar memanfaatkan set betul-betul, tengok note tu, kalau mau jawab soalan, tengok kehendak soalan tu betul-betul. Jangan lain ditanya, lain yang dijawab. Okay. Itu sahaja daripada Cikgu. Ribuan terima kasih sekali lagi. Cikgu minta maaf kalau sepanjang penganjuran aktiviti program Bengkel Teknik Menjawab ini terdapat kesilapan daripada penganjur, harap dimaafkan. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang ada di sini. Jadi nanti untuk bengkel seterusnya pelajar-pelajar boleh tanya daripada cikgu apa yang terlibat ya. Nanti maklumat tu kita akan sebarluaskan daripada guru subjek sains komputer. Okay, harapan cikgu moga-moga apa yang kita dapat hari ini agak banyak, sangat banyak ya. Sangat banyak ilmu itu dimanfaatkan sepenuhnya dan menjadi satu medium untuk kita mencapai kecemerlangan, terutamanya untuk subjek sains komputer. Okay, dengar subjek ni memang semua orang gerun lah sebab sains sudahlah sains, komputer lagi. Tapi sains komputer ni merupakan satu subjek yang sangat hot pada masa sekarang ni, memandangkan pembelajaran kita secara atas talian. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih sekali lagi. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa lagi daripada Cikgu Amina mau sampaikan? Okey, saya tu ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Ismail, Cikgu Saleha kerana menjemput SMK Sepagaya untuk bersama-sama dalam satu bengkel ni. Memang banyaklah benda yang kita belajar lah, banyak yang pembaruan. Apa-apalah memang ada yang baru, ada yang memang yang ya ditahu. Tapi ini sebenarnya saya bagi nasihatlah kepada semua pelajar. Kuasai buku teks, kuasai kunci dan konsep. Kalau kamu sains komputer ni sebenarnya tidak banyak mau dihafalkan, mau diapa. Konsep saja mesti paham. Nah, Cikgu Ismail sudah sebut tadi tu, kunci, apa yang ditanya itu yang dijawab. Jangan suka-suka hati menjawab. Tidak ditanya, lain pula yang dijawab. Nah, lihat pada kunci dia, apa yang ditanya itu yang dijawab. Tak payahlah menghurai banyak-banyak. Tengok juga pada markanya. Kalau 10, nah hurailah banyak. Kalau 1 jangan hurai. Nah, cukuplah dinyatakan. Begitu. Tapi apapun saya ucapkan terima kasih lah. Kalau boleh kita akan lanjutkan ke fase yang kedua. Yang lebih spesifik lagi. So, kita ada pemeriksa soalan. Nah, Cikgu Ismail. Nah, saya ini setekat pengalaman sajalah. Okey, Cikgu Saleha pun ada kelebihannya itu. Belum kamu tahu. Okey, itu sajalah daripada saya. Terima kasih semua kepada semua guru-guru dan kepada pelajar. Selamat berkenalan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Cikgu Amina. Okey, yang ada ni boleh buka kamera, kita tangkap gambar. Kejap.